Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi zidna ilma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat lagi kita sama-sama berkumpul di atas talian bagi kita meneruskan kelas pengajian bahasa Arab kita. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah pun sampai ke Ad-Darsul Ashir. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan meneruskan pengajian kita berkaitan dengan pembelajaran yang ke-10. Jadi sebelum tu secara ringkas kita cuma ulang semula berkaitan dengan apa yang telah kita pelajari pada minggu lepas. Pada minggu lepas kita telah pun belajar berkaitan dengan an-na'at wal man'ut ataupun as-sifat wal mausuf. Kan kita dah tahu bahawa sifat ini dia mengikut kepada apa sahaja berkaitan dengan mausuf. Kalau mausuf itu berbaris atas, maka sifat juga berbaris atas. Kalau mausuf itu isim muzakkar, maka sifat juga mesti isim muzakkar. Kalau mausuf itu ma'rifah, maka sifat juga kena ma'rifah. Kalau mausuf itu nakirah, maka sifat itu juga mesti nakirah. Saya rasa jelas yang tu. Contohnya kalau sifat itu maksudnya kalau sifat itu adalah sifat itu adalah isim muannas, seperti contoh liman tilkas sayyaratul jamilah, kan as-sayyarah ini isim muannas dan dia adalah mausuf, maka sifatnya al-jamilatu, dia ikut juga as-sayyaratu al-jamilatu. Sebab dia isim muannas maka sifat dia muannas. Bila mana dia punya mausuf itu ada alif lam, maka sifatnya pun ada alif lam. Bila sifatnya berbaris atas, berbaris hadapan as-sayyaratu, maka bila mausufnya berbaris atas as-sayyaratu, maka sifatnya juga berbaris atas. Kemudian kalau kita tengok dekat bawah, hiya lil mudiri al-jadidi, kan? Al-mudiri al-jadidi, lil mudiri. Kenapa dia baris bawah? Sebab dia adalah ada sebelum dia harfu jar, dia isim majrur. Bila isim majrur baris bawah, bila dia isim baris bawah, dia punya mausuf dia baris bawah, maka sifatnya juga berbaris bawah. Lil mudiri al-jadidi. Kenapa al-jadidi? Sebab mudir ini isim muzakkar, maka sifatnya juga adalah isim muzakkar. Rasa yang ni boleh jelas, boleh faham sebelum kita pergi kepada pelajaran yang baru. Fahim tum? Fahamna. Okey, jadi pada minggu lepas ada perkataan yang saya tak dapat nak jelaskan kepada tuan-tuan, iaitu berkaitan dengan satu contoh dekat sini yang mana kejap saya ulang semula, dan bila mana kita rujuk balik kita dah dapat jawapan dia. Mana jap? Yang berkaitan dengan al-lughatu al-arabiyatu. Ingat tak ada yang al-lughatu al-arabiyatu? Saya tak dapat nak jelaskan kepada tuan-tuan. Al-lughah itu apa? Al-arabiyah itu apa? Tak saya al-lughatu al-arabiyatu sahlatun, kan? Jadi sahlat 51 Ustaz. muka surat 51 kan? Mana jap? Ya. 51 nombor 4. Al-lughatu al-arabiyatu sahlatun. Jadi al-lughah ia adalah mausuf. Al-arabiyah ini adalah sifat. Sifat kepada bahasa itu adalah bahasa Arab.
Al-lughatu al-arabiyyatu sahlun. Tapi daripada i'rab jumlah ini dia jadi al-lughatul arabiyyatu, dia jadi mubtada, sahlatun dia jadi khabar. Tapi kalau al-lughatul arabiyyatu, jadi al-lughah ini mausuf, al-arabiyyah itu dia jadi sifat kepada lughah. Jelas Okey, kemudian pada minggu lepas kita ambil juga satu pelajaran baru, iaitu berkaitan dengan satu isim, satu bahagian daripada al-asma, iaitu isim mausul. Isim mausul ini adalah dipanggil sebagai dalam bahasa Melayu ayat penyambung. At-tullabu allazi kharaja. Allazi dekat sini dia dipanggil sebagai isim mausul, iaitu ayat penyambung yang maksud yang. Jadi kalau isim itu adalah isim muzakkar mufrad, maksudnya isim muzakkar mufrad ni maksudnya satu dan dia adalah untuk isim muzakkar. Contohnya al-kitabu, satu kitab, kan, al-qalamul jamilu, satu pen yang cantik. Maka bila mana isim itu isim mufrad kemudian muzakkar, maka isim mausul yang kita kena guna baginya adalah perkataan allazi. Sebab tu kita tengok yang depan ni at-talibul ladzi, al-kitabul ladzi, liman hadzal qalamul jamilul ladzi. Qalam, satu qalam. Kemudian qalam ini isim muzakkar. Jadi bila dia isim muzakkar maka dia menggunakan isim mausul allazi yang maksudnya adalah yang. Yang ini digunakan hanya untuk kalimah muzakkar mufrad, iaitu satu. Kan, nanti kita akan belajarlah kalau kalimah muannas mufradah macam mana pula. Contohnya kalau kat sini at-talibatu, adakah boleh pakai allazi? Tak boleh. Dia akan ada guna kalimah yang lain, iaitu allati. Nanti kita akan belajar pada bab yang akan datang insya-Allah. Jadi ini antara yang kita ambil pada minggu lepas dan saya kira semua insya-Allah mudah-mudahan boleh faham apa yang kita pelajari, dan insya-Allah pada minggu ini, iaitu pada minggu ke-10, kita ada beberapa perkara yang baru dan kita akan belajar berkaitan dengan kata ganti nama. Contohnya diriku, ku, mu, kan, dirimu, bukumu, ataupun di hatimu, mu tu apa nak guna, ataupun di hatinya, nya tu apa. Nanti kita akan belajar pada hari ini insya-Allah. Tapi sebelum tu saya nak siapa ya boleh baca, saya pilihlah Puan Mazlina dengan pasangannya lah untuk baca jumlah yang ada ni. Puan Mazlina jadi Hamid, Cik Wan jadi Muhammad, boleh? InsyaAllah. Okey, kalau boleh boleh mulakan. InsyaAllah. InsyaAllah. Baca dengan baris. Kalau perhatikan dulu, tengok satu-satu. Kemudian baca insya-Allah. Berapa Ustaz? Berapa baris? Baca sampai habislah. Allah banyaknya. Boleh? Okey, tak ada pun kita ambil surat 54. Cuba. Boleh. Kalau rasa panjang ambil 54, untuk muka surat 55 kita ambil orang lain, boleh? Okey, baik. Okey, mula muka surat 54 sahaja dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man anta? Ana talibun bil jama'ati. Jami'ati. Barakallahu fiik. Anta talibun jadidun? Na'am, ana talibun jadidun. Min aina anta? Ana minal Hindi. Masmuka? Ismi Yahya. Muhammad. Wa man hadzal hadzal fata. Hadzal. Wa man hadzal fata alladhi ma'aka? Huwa zamilu. Wa zamili. Ahuwa aidan minal Hindi? La. Huwa minal Yabani. Masmuhu? Ismuhu Hamzatu.
Ma lughatuka ya Muhammadun? Ya Muhammadu? Okey, kita berhenti dulu sampai sini. Okey, yang pertama kita tengok dia kata Hamid man anta ana talibun bil jami'ati. Kenapa Tuan Yahya baca bil jami'ati? Sebab dia B itu huruf jar. Barakallahu fiik. B ni harfu jar. Bila ada harfu jar dengan sendirinya baris kalimah yang datang selepas tu adalah baris bawah. Okey. Puan Mazlina, anta talibun jadidun. Dekat mana sifat, dekat mana mausuf? Maksudnya talibun, Barakallahu. jadidun tu sifat. Okey, Betul. barakallahu fiik. Masya-Allah, mumtazah, mia. Okey. Dan sekarang ni kita tengok perbualan ni dulu. Okey, perbualan ni dia antara Hamid dengan Muhammad. Kita berhenti sampai muka surat 54 dulu. Untuk tuan-tuan dan puan-puan ambil makna dia. Man anta, dia tanya siapa awak? Muhammad jawab, saya pelajar di jamiah. Saya pelajar universiti. Saya pelajar universiti lah. Dia sebut ana talibun bil jamiati. Maksudnya dia nak bagi tahu saya pelajar universiti. Kalau dia pelajar sekolah maka dia sebut ana talibun bil madrasati. B ni maksudnya boleh kata di ataupun mewakili, dia kata saya belajar di jamiah. Maksudnya saya pelajar universiti lah. Okey. Anta talibun jadidun, adakah kamu pelajar baru? Maka kata Muhammad, ya, saya pelajar baru. Kemudian Hamid, dia tanya, min aina anta? Awak ni dari mana? Muhammad jawab, saya daripada India. Hindi ni India. Kemudian Hamid bertanya, mas muka? Ini yang kita belajar sebelum ni, dibuang. Kalau biasa kita tanya ma ismuka kan, tapi bila mana dia bersambung ada isim hamzah mausul dekat sini maka dia sebut terus. Dia ditulis tetapi tidak disebut sebutannya. Jadi mas muka, siapa nama awak? Ismi Muhammadun. Ismi Muhammad. Okey, dekat sini saya nak tengok tuan-tuan tengok mas muka, ka dekat sini. Siapa nama kamu? Ka. Kemudian bila nak jawab dia guna ismi. Ya di sini. Ismi Muhammad. Nama saya Muhammad. Hamid bertanya, "Waman hadzal fata allazi ma'aka?" Siapa budak ini? Al-fata ni budak lelaki. Siapa budak lelaki? Boleh guna walad kan? Tapi dekat sini saja dia nak memperbanyakkan kalimah, maka dekat sini kita ambil kalimah baru al-fata bermaksud budak lelaki. Waman hadzal fata, siapa budak ini yang, nampak tak? Allazi dia guna dekat sini isim mausul. Kenapa dia guna allazi? Sebab al-fata. Al-fata isim mufrad muzakkar, maka isim mausul dia allazi. Siapa budak ini yang bersama dengan kamu? Ma'aka. Nampak? Ma'a tambah ka. Dekat sini kita ada ka. Kamu dia tak sebut. Waman hadzal fatal ladzi ma'a anta. Dia tak sebut anta, tapi dia sebut ma'aka. Okey. Okey. Kemudian Muhammad jawab, huwa zamili. Dia adalah sahabatku. Asalnya zamilun tambah ya, tapi bila dia nak jadi dia sahabatku, maka dia sebut dekat sini huwa zamili. Dia boleh jadi dekat sini zamili, sodiki kalau dalam bahasa Arab. Zamili, sahabat, sodiki pun sahabat. Maknanya dia kawan saya. Kemudian Hamid tanya, ahuwa aidan minal hindi? Adakah dia juga, aidan ini maksudnya juga. Adakah dia juga daripada India? Muhammad jawab, tidak. Dia datang, dia ini daripada Jepun. La, huwa minal Yaban. Okey, Hamid, masmuhu, nampak tak dekat sini? Dia tak tanya ma ismu huwa. Tak. Tapi dia guna ganti nama hu. Masmuhu. Siapa nama dia? Maknanya ha ini adalah ganti nama kepada lelaki. Masmuhu. Kemudian Muhammad jawab, ismuhu Hamzatu. Okey, dekat sini ada benda penting juga yang perlu kita tengok. Kenapa dia tak sebut Hamzatun? Dia sebut Hamzatu.
Sebab dekat sini adalah nama khas lelaki tetapi ada tanda perempuan, kan? Sebab kita belajar kalau perempuan nama dia biasanya isim muannas berakhir dengan ta marbutah. Yes. Tapi ini berakhir dengan ta marbutah tetapi dia lelaki, Hamzah. Maka dengan sebab itu dia termasuk daripada kalangan mamnu' minas sarf yang kita belajar sebelum ni seperti Kaslanu, ingat tak? Fatimatu, Hamzatu. Jadi dia sepatutnya kalau dekat sini dia kena letak dhammatain lah, tapi sebab Hamzah ni dia tak boleh menerima baris dua. Dia hanya boleh menerima baris satu saja, jadi ismuhu Hamzah, Hamzatu. Nanti dia akan terangkan dekat bawah ni beberapa nama lagi yang dia tak boleh menerima dua baris hadapan ataupun dua baris bawah ataupun dua baris atas. Okey, Hamid, ma lughatuka? Dia tanya. Apa bahasa kamu wahai Muhammad? Nampak ni? Ma lughatuka? Ka kat sini. Kamu. Maksudnya kamu. Kalau hu tadi nya. Ismuhu, namanya untuk lelaki. Hu untuk lelaki, ka untuk lelaki. Boleh? Nampak tadi? Wa man hadzal fata allazi ma'aka. Ka adalah untuk kamu lelaki. Ganti nama kamu lelaki. Hu adalah ganti nama bagi nya lelaki. Kan? Dia punya nya maksudnya namanya. Kalau kita nya je, dua-dua lelaki, nya lelaki, perempuan pun nya juga. Tapi kalau bahasa Arab tidak. Kalau nya lelaki, ismuhu. Kalau kamu lelaki, ma lughatuka. Okey, nanti kita akan belajar yang perempuan. Okey. Jadi kemudian saya nak minta sambung Puan Hafsah dengan Puan Wan Mahizan. Boleh sambung untuk seterusnya? Naam, Ustaz. Boleh InsyaAllah. Ya. Okey, Puan Hafsah Muhammad, Puan Wan Mahizan Hamid. InsyaAllah. Lughatil urdiyatu Hiya lughatu lughatun sahlatun. Untuk pembelajaran ni kalau boleh kita jelaskan sebutan baris dulu, tak apa. Kalau nanti dah belajar maksud dah tinggi, tak apa nak baca ahya lughatun sahlah. Maksud tapi hari ni saya nak dengar dulu baris supaya kita boleh membezakan apa baris yang perlu kita letak. Boleh Okey, insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Sambung Puan Hafsah. Naam, ya lughatu sahlatun. Hiya Ya lughatu lughatun ke lughatun? lughatun sahlatun. Barakallahu fiik. Okey. Wa hamzatu malghun Ma lughatu malughatu lughatuhu. Ma lughatuhu. Okey. Malughatuhu. Okey. Wa hamzatu Lughatuhul babaniyatu wa hiya Lughatuhul yabaniyatu. lughatul yabaniyatu wa hiya Lughatuhu. Ada hu dekat sini. lughatul Bukan lughatul, lughatuhu. Dia ada hu dekat sini. Lughatuhul. nampak. ya. Okey. Lughatuhul babaniyatuhu Ya. Bukan ba. Ni ya, ba, nun. Lughatuhul yabaniyatu. lughatuhul yabani lughatuhul yabaniyatu wa hiya lughatun sa'batun. Barakallahu fiik. Okey. Hujung tu? Yang hujung tu tak perlu. Yang ni sebab dia nak bagi contoh. Lurah yabaniyah ni macam yang dekat atas. Ni contoh dia lah. Lurah yabaniyah ni macam ni. Okay. Aina betul. Betul. Aina abuka ya Muhammadun. Abi fil Kuwaiti huwa tabibun syahirun. Barakallahu fiik.
Wa aina ummuka? Hiya aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya mudarisatu hunaka. Hiya mudarrisatun. Hiya mudarisatun hunaka. Azhabta ilal Kuwaiti ya Muhammadun. Naam. Zahabtu. Wazamiluka. Wazamiluka aina abuhu? Abuhu fil Yabani wa tajirah wa tajirun kabirun. Wa tajirun kabirun. Barakallahu fiik, masya-Allah. Alaka akhun ya Muhammadun. Naam. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu wa huwa ma'i huna fil madinatu. Ada fi ni? Fil madinati. Al-Munawwarati wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu wa hiya fil Iraqi ma'a zawjuha muhandisu. Barakallahu fiik. Sama sikit lagi, ada 2 lagi baris. Okey. A'indaka sayyaratu bil Sayyaratu ke sayyaratun? Sayyaratun bi akhi. Ya. Ya, tak terang lah. Tak apa. Ya akhi. Ya akhi. Ya akhi. Barakallahu fiik. La ma indi sayyaratun. Indi darajatun Hamzatu indahu sayyaratun. Barakallahu. Masya Allah, tabarakallah. Maksudnya alhamdulillah kedua-duanya boleh baca, kalaupun maksudnya tak ada baris dengan kaedah-kaedah yang telah kita ambil sebelum ni. InsyaAllah maksudnya boleh dah bezakan dekat mana nak baca baris depan, dekat mana nak baca baris bawah. Ini yang ada dalam kaedah Arab yang ringkas-ringkas. Contohnya, kalau kita jumpa fi, selepas dia mesti terus baris bawah. Kalau dia tengah-tengah macam ni, ahiyah, lughatu, tak boleh sebut lughatu, terus lughatun. Kenapa? Sebab dia tak ada alif lam. Sahlatun. Kenapa sahlatun? Sebab dia jadi sifat kepada lughah. Bila sifat dia kena ikut kepada mausuf. Okey. Muhammad tadi dia tanya dekat atas ni, ma lughatuka ya Muhammad? Apa bahasa kamu wahai Muhammad? Hamid tanya. Tengok dia kata dekat sini, lughati Urdiyah. Bahasa aku adalah bahasa Urdu. Lughati. Nampak tak dekat sini? Dia tak kata lughah ana. Kalau kita kata kita nak cakap baiti, rumah saya, kita cakap baiti ana fi. Nampak tak? Kalau orang yang baru belajar bahasa Arab, dia tahu rumah itu baitun, ana tu saya, maka dia sebut baiti ana. Tapi salah. Maksudnya bila nak cakap rumahku, dia akan jadi lughati. Sebab tu tuan-tuan biasa dengar kan, baiti jannati, rumahku syurgaku. Jadi ya itu adalah ganti nama kepada ku, lelaki dan perempuan. Jadi kalau macam saya nak cakap pen saya, jadi saya akan cakap qalami. Kalau saya nak cakap jam saya, saati. Kalau saya nak cakap guru saya, ustazati. Guru perempuan saya, ustazi contohnya. Boleh? Maksudnya tambah ya je. Kalau saya cuba kalau Tuan Yahya, kalau kitab saya nak sebut macam mana? Kitabi. Barakallahu fiik. Mumtazah. Dah boleh lah tu, maksudnya kena tahu je kalimah. Kalau saya nak cakap ini buku saya, jadi cakap kitabi. Maksudnya buku saya. Okey. Okey. Kemudian Hamid dia tanya, ahiyya lughatun sahlatun?
adakah dia bahasa yang mudah? Hiya, kenapa dia guna hiya? Sebab lughah. Lughah ini muannas. Jadi tak sesuai kalau dia kata ahwa. Salah sebab di sini lughah itu muannas, maka dia guna hiya lughatun sahlatun. Adakah dia bahasa yang mudah? Naam. Kan dia kata hiya lughatun sahlatun. Ya. Dia adalah bahasa yang mudah, iaitu bahasa Urdun. Bahasa Urdu ni bagi Muhammad, dia bagi Muhammad ni dia kata bahasa yang mudah. Kemudian Hamid dia tanya, wa Hamzah, dia tanya dan Hamzah, ma lughatuhu. Nampak? Dan dia tanya pula Hamzah ni apa bahasa dia? Lughatuhu, nya. Bahasa Hamzah ni nya. Ha ni kembali kepada siapa? Kepada Hamzah. Jadi dia tak tanya ma lughah Hamzah. Dia gantikan Hamzah itu dengan hu. Ma lughatuhu. Okey, jawab Muhammad, lughatuhu, nampak ni. Lughatuhu al-yabaniyatu. Lughah dia, bahasa dia adalah bahasa Jepun. Wahia lughatun sa'batun. Dan bahasa Jepun ini adalah bahasa yang susah. Sahlatun, senang. Sa'batun, susah. Okey. Kemudian Hamid dia tanya, aina abuka ya Muhammad? Di mana ayah kamu wahai Muhammad? Nampak? Abuka. Abuka. Tanya. Kan? Kalau saya nak cakap ayah saya, macam mana Puan Mazlina? Apa ni jawapan ke soalan Ustaz? Jawapan. Kalau saya nak tanya ayah saya. Abi. Maksudnya Abi tu, orang yang biasa panggil ayah dia Abi, maksudnya bahasanya cukup enak. Ayahku. Kan? Kan ada orang Melayu panggil ayahku, tak ada, tapi Arab Abi. Ummi, ibuku. Ya waladi, wahai anakku. Waladi. Jadi kat sini Abi. Okey. Ya Abu, aina abuka ya Muhammad? Dia tanya dekat mana ayah kamu wahai Muhammad? Muhammad jawab. Ya? Aina abuka ya Muhammadu ke Muhammadun? Ya Muhammadun. Ya Muhammadun. Yang ni nanti saya tengok dia ada ya. Kalau kata seruan. Kata seruan selepas dia ada beza, sama ada dia dhammah ataupun dhammatan. Yang ni nanti saya cuba tengok dulu. Biar dulu. Saya rasa ya Muhammadun. Kalau ada contohnya ya Abdul Rahman ni, kalau ada kata dua dia dengan baris atas, tapi kat sini saya rasa ya Muhammadun. Ataupun biar dulu tinggal, nanti saya akan cuba cari dan saya akan jelaskan. Okay. Sebab ni dia ada satu bab yang mana dalam bab An-Nida. Kalau An-Nida, selepas datang An-Nida ni, dia baris bawah ke baris atas ataupun dia ada bab dia lah. Tapi muka surat 54 tu ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Bawah okay. 54. Muka surat 54. Okey, bawah sekali. Kita tengok. Maksudnya ya Muhammadu lah. Maksudnya dia tidak menerima, dia hanya menggunakan satu baris sahaja. Maksudnya bukan ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Okey. Kemudian kita tengok dia tanya aina abuka ya Muhammad? Abi fil Kuwaiti. Dia kata ayah saya di Kuwait. Negara Kuwait lah. Wa huwa tabibun syahirun. Dia adalah seorang doktor yang masyhur, yang terkenal. Kemudian dia tanya wa aina ummuka? Dia tanya dekat mana mak kamu? Ya aina ummuka? Di mana ibu kamu? Kemudian dia jawab hiya aidan, dan dia juga, aidan ni maksudnya juga, dan dia juga di Kuwait ma'a abi, bersama dengan abi. Nanti kita akan belajar ma'a ini juga adalah harfu jar. Maksudnya setiap kalimah yang datang selepas ma'a dia mesti berbaris bawah. Tapi yang ni sebab dia dah bersambung dengan ya kan. Jadi dia jadi ma'a abi. Maksudnya dia, yang ini ibu dia, ibu kepada Muhammad ini juga di Kuwait bersama dengan ayah dia, ma'a abi, bersama dengan ayahku. Dia kata hiya mudarrisatun hunaka, dan dia ini merupakan guru di sana.
Maksudnya mak mak Muhammad ni adalah seorang guru. Hiya mudarrisatun. Kemudian Hamid dia tanya, azahabta ilal Kuwaiti ya Muhammad? Dia tanya, adakah kamu pernah pergi ke Kuwait? Dia kata, ya pernah. Zahabtu. Ya, aku pernah pergi. Wa zamiluka aina abuhu? Dan dia tanya, dan kawan kamu. Kawan dia siapa tadi? Hamzah kan? Zamiluka. Nampak? Zamiluka. Aina abuhu. Dia gunakan kalimah hu. Wa zamiluka aina abuhu, dan kawan kamu di mana ayahnya? Kemudian Muhammad jawab, abuhu fil Yaban. Ayah dia berada di Jepun. Huwa tajirun kabirun. Dia merupakan seorang usahawan yang besar. Maksudnya peniaga yang besar lah. Maksudnya ada perniagaan yang besar. Kemudian Hamid ditanya, alaka akhun ya Muhammad? Adakah kamu ini mempunyai saudara lelaki? Akhun maksudnya saudara lelaki, adik-beradik lelaki lah. Adakah kamu mempunyai saudara lelaki ya Muhammad? Muhammad kata, ya, na'am. Li akhun wahidun. Saya ada seorang sahaja saudara lelaki. Namanya Usamah. Namanya ismuhu Usamatu. Usamah ni satu lagi nama bagi lelaki yang ada ta marbutah, yang mana dia tidak menerima baris dua hadapan ataupun baris dua lah. Dia macam Hamzah tadi. Kan? Usamatu. Dia tak boleh jadi Usamatun. Maksudnya setiap nama yang ada ta marbutah, maka dia tidak boleh menerima baris dua. Sama ada baris dua hadapan, baris dua bawah ataupun baris dua di atas. Dia hanya menerima satu baris, iaitu Usamatu. Wa huwa ma'i huna. Wa huwa ma'i. Ma'a tambah ya. Ma'a tambah ana. Jadi dia jadi ma'i. Wa huwa ma'i. Dia bersama dengan saya huna, di sini. Di mana? Fil Madinatil Munawwarati. Maksudnya Usamah ni bersama-sama dengan Muhammad di Madinah Al-Munawwarah. Wali ukhtun, dan dia ada seorang saudara perempuan. Sebab tu dia kata ukhtun wahidatun. Nampak? Ukhtun wahidatun. Atas tadi akhun. Bila akhun wahidun. Tapi bila ukhtun, dia mesti menggunakan ma'dud dia. Ini dia tak panggil sifat. Dia tak panggil mausul, dia panggil ma'dud. Adat, bilangan. Nanti kita akan belajarlah bilangan ni macam mana. Kalau satu, macam mana dua. Okey, tapi kat sini wali ukhtun wahidatun ismuha. Nampak? Bila perempuan, dia akan guna kata ganti ha. Lelaki tadi hu. Ismuhu Usamah. Tapi bila perempuan dia guna ismuha. Zainab. Zainabu. Zainab pun antara kalimah yang tidak menerima dua baris hadapan ataupun bawah, ataupun maknanya tak menerima baris dua lah. Dia mesti letak baris satu. Zainabu. Kan? Okey. Nampak tak? Kalau nya lelaki hu. Ismuhu. Namanya. Tapi kalau nya perempuan ismuha. Ismuha Zainabu. Nama dia, nama adik perempuan dia adalah Zainab. Wahia fil Iraqi, dan dia berada di Iraq. Ma'a zaujiha, bersama dengan suaminya. Zaujun ni suami. Ha ni nya. Nya ni kembali kepada siapa? Kembali kepada Zainab. Boleh? Wahia fil Iraqi ma'a zaujiha. Nampak tak? Kenapa dia guna ha? Sebab hiya. Muannas. Muannas. Bila muannas kena ha. Zaujuha. Lepas tu saya nak bagi tahu bahawa dia tetap juga akan mengikut kepada baris dia. Contohnya macam dekat sini ismuhu. Mim tu tetap juga hu. Yang dekat sini ma'a zauji. Kenapa ji? Sebab ada harfu jar. Ma'a zauji.
ha. Maksud dia tak akan berubah. Dia tak boleh jadi ma'a zaujuha, salah. Dia mesti ma'a zauji. Kenapa ji? Sebab ada harfu jar. Lepas tu bila datang balik, dia jadi balik zaujuha. Dia jadi mubtada balik. Zaujuha muhandisun dan suaminya. Nya ni siapa? Zainab. Suaminya Zainab ini seorang bukan arkitek apa? Engineer. Seorang jurutera, muhandis. Okey, Hamid tanya, aindaka sayyaratun ya akhi, adakah kamu ni memiliki? Kalau aindaka ni maksudnya adakah di sisi kamu? Jadi adakah di sisi kamu, kalau terjemahan kita maksudnya dia nak tanya dekat sini, adakah kamu memiliki kereta wahai saudaraku? Jadi dekat sini dia tak tanya, dia tak guna dah Hamid. Kan dia gunakan Muhammad ni sebagai saudaraku. Sebab tu dia kata aindaka sayyaratun ya akhi, adakah kamu mempunyai kereta wahai saudaraku? Saudaraku ni siapa? Muhammad ni lah. Dia dah tak guna dah. Sebab dia dah kenal, dia tak tanyalah aindaka sayyaratun ya Muhammad. Tak, tapi dia gantikan Muhammad ini sebagai akhi, saudaraku. Jadi dia tanya aindaka, nampak ka? Adakah di sisi kamu? Maksudnya dia nak tanya adakah kamu memiliki sayyaratun ya akhi, wahai saudaraku? La, kata Muhammad, ma indi sayyarah. Saya dah tak ada kereta. Tak ada di sisi saya kereta. Maksudnya tak ada di sisi tu, saya tak ada kereta lah. Ma indi sayyarah. Ma dekat sini maksudnya tak ada. La, tidak. Ma indi, saya tak memiliki sayyarah, kereta. Indi, di sisi saya darajatun. Darajatun apa? Basikal. Dia kata saya tak ada kereta tapi saya ada basikal. Hamzah, Hamzah ni siapa? Saudara dia kan? Dia kata Hamzah indahu sayyarah. Tapi Hamzah dia ada kereta. Nampak tak? Indahu. Di sisi siapa? Di sisi Hamzah. Fahim Tom? Ada apa-apa soalan berkaitan dengan terjemahan ni? Ustaz. Fahim tak? Yang fil irafi ma'azal jiha. Ustaz kata tadi sebab fi tu jadi kat sini ma'a tu adakah sama dengan waw ataf? Mana? Yang akhir sekali muka surat 55 tu. Wahya fil irafi ma'a zawjiha. Adakah Ustaz kata tadi sebab harfun jar fi tu kan? La. Sebab ma'a. Fil iraqi. Jadi ma'a tu sama dengan ataf ke juga? Sebab ma'a telah dia jadi. Wahya fil iraqi. Al-iraqi ni isim majrur li fi. Tapi ma'a ni isim dia adalah harfu jar yang baru untuk zauji. Ma'a zaujiha. Kan saya bagi tahu harfu jar ni antaranya adalah fi, ma'a. Jadi yang zaujiha ni dia sebab ma'a ni. Okey. Ma'a satu lagi lupa. Dia jadi ma'a harfu jar, zaujiha ni isim majrur li ma'a. Al-iraqi isim majrur li fi. Okey. InsyaAllah. Terima kasih. Ada lagi soalan? Ustaz nak tanya Ustaz? Ya boleh. Silakan puan. Ya Ustaz. Yang apa? Yang lepas Andy biasanya baris bawah tu Ustaz. Selepas Indi dia tengok kalau dia selepas dia tu ada ya, Indi. Macam ni kaedah Arab, kalau selepasnya ada ya dengan sendiri dia akan baris bawah. Dia tak akan jadi India, tak. Dia jadi Indi. Kalau selepasnya baris ada waw, dia akan sendirinya dia akan jadi terus baris hadapan. Macam Indi saya rotun tu Ustaz. Indi saya rotun di sisi saya. Di sisi saya maksudnya saya ada kereta. Indi darajatun. Kalau saya nak kata di sisi, kalau dia tanya dekat mana pen, contoh saya kata indah darajatun. Indah, dia tak guna indi. Yang jadi indi ni sebab dia kata di sisi saya. Masa bila kita nak guna selepas indi tu baris bawah Ustaz? Macam mana Ustaz? Macam mana? Kalau indi yang selepasnya baris bawah tak ada lah Ustaz? Boleh ada indi darajati.
Macam tu macam mana Ustaz? Indah, dia tak jadi indi, dia jadi indah. Oh, salah faham. Okey, Indah terima kasih Ustaz. darajati. Oh. Indi Kan tu sebab maksudnya dah saya. Ya ni dia dah jadi ganti, dia dah jadi nama kepada Zaraf kepada indah. Mutakallim. Tapi kalau tak ada, contohnya saya nak kata orang tanya dekat saya, dekat mana buku? Contohnya saya bawa buku tu saya letak dekat basikal kan. Contoh saya bawa buku tu saya letak dekat basikal. Ada orang tanya saya, Asri mana buku? Saya kata Indah Darajati. Indah Darajati. Maksudnya buku tu dia tak guna indah, maksud ada dekat basikal. Boleh faham tak puan? Boleh insya-Allah Ustaz. Ustaz. Maksud dia indah tu mufrad lah ya? Tak, indah ni dia zaraf. Dia adalah zaraf macam yang kita kata amama, khalfa. Dia asal di sisi kata asal sebab indi ni di sisi saya sebab ada ya tu. Jadi bila dia tunggal dia jadi indah ke? Tak, bila dia jadi indah. Indah tu mana perkataan asal dia lah. Perkataan asal indah bermaksud di sisi. Jadi buang alif tu yang ganti ya tu. Dia jadi indah je, dia ain nun dal. Dia begini puan. Dia perkataan asal dia macam ini. Perkataan dia asal dia indah. Indah ni maksudnya di sisi. Bila ganti nama diri ya ni jadi indi lah. Kalau kata saya nak cakap ada dekat dia, jadi dia guna indahu, dia tak guna indihi, tak, dia indahu. Oh. Terima kasih Ustaz. Kalau saya nak kata contoh macam ni, Hamid, indaka, nampak tak? Indaka maksudnya adakah di sisi awak? Maksudnya adakah awak memiliki? Asal kalimah indah, kalau saya nak kata di sisi awak jadi indaka. Kalau saya nak cakap di sisi dia jadi indahu. Kalau saya nak kata di sisi saya baru jadi indi. Kalau indah jadi boleh di sisinya. Nya tu di sisi contohnya untuk perempuan lah. Untuk perempuan. Ya betul. Okay. Terima kasih Ustaz. Boleh? Ya, insya-Allah. Okey, ada lagi sebarang soalan sebelum kita pergi kepada latihan? Ustaz, saya tanya yang tadi tu ma'a tu Abu Jar kan? Jadi kenapa zaujaha jadinya bukannya zaujiha? Kenapa tak zaujiha? Kenapa jadi tak jadi hi? Kan tak, kalau sebab dia ganti nama. Jadi dia kata tak lah. Kalau saya nak kata dia bersama dengan suami awak. Maksudnya zaujika. Okey, sebab dia isim muzakkar tu ya? Tak isim dia tetap sama, cuma dia berubah. Tengok kata ganti yang datang selepas tu. Adakah dia bersama dengan suaminya. Nya tu dah tentulah suami mestilah kembali kepada perempuan kan. Takkan maknanya bersama dengan suaminya. Nya tu kembali kepada Zainab ni tadi. Dia kembali pada Zainab tadi Ustaz kan? Kembali kepada Zainab. Okey. Ustaz, kalau tanpa ganti nama, maknanya ma'a zauji. Ma'a zauji. Bersama dengan suami. Contohnya saya nak kata suami dia. Awak datang bersama dengan suami. Dia kata adakah macam mana saya nak kata, maksudnya datang bersama suami, ma'a zauji, bersama dengan suami. Sebab tak ada nya. Okey. Boleh? Okay, insya-Allah boleh. Zauji tu jauh macam mana? Zaujiha. Kalau zauji tu jauh macam mana Ustaz? Ya. Kalau zauji tu bacaan dia macam mana? Zai waw jim. Jim saja. Tak dengar. Asrah lah. Zai waw jim. Dia tak nampak ini. Zauji maksudnya zai waw jim. Zaujun. Asal perkataan dia zaujun. Boleh? Boleh, insya-Allah. Okey.
Okey, boleh kita pergi kepada latihan? Ustaz nak tanya satu. Ya, boleh. Indi ni maksudnya dia di sisi tu location ke dia own, dia memiliki benda tu? Dia kalau maksudnya di sisi ni, asalnya dia adalah maksudnya adakah di sisi awak? Maksudnya di sisi awak ada sayarah. Kalau dalam bahasa kita maksudnya di sisi awak ni lah. Maksudnya di sisi ni macam yang saya cakap, dia asalnya nak cakap bahawa adakah awak memiliki macam tu? Bukan dia ada maksudnya macam bukan saya duduk sebelah kereta macam tu, bukan. Bukan. Saya owner kereta tu. Dia nak cakap adakah awak memiliki? Sebab tu dia asalnya kalau untuk yang kita, saya ada abang, dia 5 tahun. Maksudnya sesuai ke untuk digunakan Indi Ahun? Boleh. Saya ada abang. Boleh juga. Boleh juga. Indi Ahun. Maksudnya saya di sisi saya maksudnya macam di sisi saya abang. Maksudnya saya ada abang lah. Okey, faham. Maksud kalau macam saya nak cakap saya ada abang yang bekerja. Indi Ahun ya'malu, maksudnya saya punya abang lah dia nak cakap. Maksud kan Arab ni di sisi ni macam sentiasa dekat. Ada macam tu. Ustaz. Ya. Maksud dia Indi ni katakanlah ma Indi, maksudnya saya tidak ada. Saya tak ada ma Indi. Ma Indi kan. Halaka qalam ma Indi. Saya tak ada. Tak ada dekat saya lah. Maksudnya tak ada. Maksudnya tak ada dekat saya sekarang. Kalau kan contohnya biasa orang Arab dia akan tanya, ma indakal qalam? Wallahi ma indi. Tak ada. Kadang orang tanya, hal indakal fulus, ada tak engkau duit? Wallahi ma indi fulus. Tak ada bersama-sama dengan saya ni. Maksudnya saya tak ada duit lah. Okey. Kalau saya nak cakap orang tanya, hal indakal fulus? La, ma indi rialan faqat. Indi rialan. Maksudnya dekat saya ada RM2 je. Dekat saya tu maksudnya saya ada RM2 lah. Boleh? Okey. Kalau dah boleh kita pergi kepada soalan yang ada dekat sini. Kalau dia tanya berkaitan dengan ka ni, mas muka, maksudnya tuan-tuan dan puan-puan kena jawab bukan berdasarkan jawapan yang ada dekat atas ni. Maksudnya jawapan dia adalah jawapan tuan-tuan dan puan-puan sendirilah. Contohnya mas muka, ma lughatuka, aina ummuka. Kan tak sesuai pula bila soalan dekat sini ka, kita nak jawab berdasarkan dekat atas. Kecuali bila dia tanya min aina Muhammad, baru kita akan pergi kepada jawapan yang ada di atas. Boleh faham? Boleh tuan-tuan dan puan-puan? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Cuma dekat sini dia tidak dinyatakan, tapi kita akan sampai juga. Kalau ka adalah untuk kata ganti nama kamu lelaki, tetapi kata ganti nama kamu perempuan adalah ki. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan bercakap dengan seorang lelaki, maka tuan-tuan dan puan-puan dia akan menggunakan nama mas muka. Tapi kalau saya nak tanya kepada Puan Zabidah, maka saya akan guna mas muki. Siapa nama kamu? Sebab ka untuk lelaki, ki untuk perempuan. Boleh? Boleh. Okey, insya-Allah kita akan pergi kepada tamrin ataupun latihan yang pertama. Okey, kita mula kepada Puan Zabidah. Mas Muki. Ana Zabidah. Macam tu kejapan. Ismi, kena guna nama ismi. Sebab kita nak gunakan kalimah nama tambah dengan ya tu. Boleh? Boleh Ustaz. Faham. Ismi Zabidah. Barakallahu fiik. Okey, Puan Mahizan. Min aina anti? Ana min Kota Baru, Kelantan. Barakallahu fiik. Okey. Puan Siti Nurbaya. Ma lughatuki? Ana ma lughatuki, maka jawab dekat sini lughati. Kan macam yang dekat atas tadi,
bahasa saya macam ni. Lughati. Kita nak gunakan kalau macam tadi saya katakan, kalau ya, kalau kata ganti nama ku, kita letakkan ya. Contohnya qalami. Jadi kalau dia tanya kat sini, ma lughatuki, maka puan jawab lughati. Apa dia? Malaysia. Malaysia, Melayu. Lughati, lughatun ma al-malayuwiyah. Apa Ustaz? Al-malayuwiyah. Al-Malayulia. Dia sebab saya kalau kau tulis kat sini tak nampak sebab dia terbalik. Malayuwiyah. Malayulia. Malayuwiyah. Malayulia. Malayulia. Lughati. Saya tanya ma lughatuki, lughati, lughatun al-malayuwiyah. Dia jadi macam ni. Lughati malayuwiyah. Lughati malayuwiyah. Okey, saya je balik. Malayuwiyatun. Okey, tak nampak. Kalau boleh nampak kat sini. Okey, saya je lah. Alif, lam, mim. Lam alif. Mala, ya, waw, yu. Lepas tu ada ya, ta. Ya, ta. Malayuwiyah. Ustaz tulis dalam chat, Ustaz. Wow, ya, ta. Okey, sekejap. Saya tulis dalam chat. Betul-betul. Saya pun tak tengok ada chat kat sini. Kejap. Okey. Mana chat kat sini? Saya kena tutup dulu yang ni. Kejap ya. Tak nampak. Dan, saya cari ni tak jumpa pula kat mana. Okey, kat sini kot. Ya. Kan? Bawah sekali. Bawah sekali. Malayuwiyah. Tapi yang ni pula dia tak ada Arab lah, tuan-tuan. Saya nak eja. Tapi saya eja kalau saya tunjuk ni nampak ke tak? Saya dah bawa dah sebab memang dah agak dah mesti akan kena pakai, suatu hari kena pakai tulis ni. Whiteboard Ustaz. Mana nampak tak? Ustaz eja lah kita orang tulis. Saya eja alif, lam, mim. Alif, lam, mim. Alif, lam, mim. Lam alif. Mala kan? Ya waw. Ya waw. Ya ta marbutah. Ya ta marbutah. Okey. Malayuwiyah. Malayuwiyah. Okey. Boleh? Okey. Kalau saya tanya tadi, puan apa tadi Malpati. Malpati. Lughati Malayuwiyah. Barakallahu fiik. Okey. Kemudian kalau kata kat sini soalan dia, contohnya dia tanya ma ayah. Kalau kata dah tak ada masa, tuan-tuan guna je lah kalimah-kalimah apa yang untuk kita praktiskan. Boleh contohnya kalau dia tanya aina abuka. Contoh tadi saya tanya siapa? Saya tanya Puan Roslizawati. Aina abuki. Puan Roslizawati. Aina abuki. Abi fi alam barzakh. Abi fir alam barzakh. Okeylah, maksudnya ayah saya dah meninggal lah. Ataupun kita boleh cakap Abi fil masjid, Abi fil bait. Boleh Maksudnya yang dia penting kita nak tahu penggunaan kalau ayah saya macam mana saya nak guna. Boleh Okey, Abi maksudnya aina abuki, Abi fil baiti contohnya. Abi fil madrasati, Abi fi kata oleh kat masjid, Abi fil masjid, fil masjidi. Boleh Okey. Puan Juli, aina ummuki. Na'am Ustaz, insyaAllah. Aina umuki.
Umi Amadi. Umi Fi Amadi. Puan nak cakap apa? Saya nak cakap mak saya dia di tempat kerja. Okey, Ummi fi maktabati ataupun fil maktab lah. Biasanya disebut maktabi. Ummi fil maktabi. Maktabati ataupun fil idarati. Matbakhi. Fil matbakhi ataupun mak di dapur, kalau di pejabat al-idarah. Maknanya ummi fil idarati. Umi fil idarati. Barakallahu fiik. Okey. Kemudian Puan Nur Hayati. Alaki akhun. Puan Nur Hayati ada? Okey, kalau tak ada kita pergi kepada Puan Kamsiah. Tak ada. Okey, Puan Rohaya. Alaki akhun. Mali aku. Naam, ahsanti, barakallahu fiik. La mali ataupun ma indi akhi. Ma indi akh. Maksudnya macam ni bolehlah. Li akhun. Li ni maksudnya saya ada. Tadi dia cakap mali akhi. Alaki akhun. Kemudian Puan Raya jawab mali akhi. Saya dengar ada suara bising. Boleh mute dulu tak? Siapa ya? Okey. Dia agak mengganggu bunyi tu. Okey, seterusnya Puan Fakhriah. Aindaki darajatun. Nombor 9. Nombor 8. Aindaki sayaratun. 7 Ustaz, nombor 7. Alaki ukhtun. Puan Sania tadi dah. Puan Sania boleh jawab tak? Alaki ukhtun. Apa nak jawab? Maliki ya? Naam ataupun la. Maliki. Ataupun boleh sebut macam ni. Naam li akhi ataupun naam li ukhtun. Naam li ukhtun. Nombor 7 belum Ustaz? Nombor 7 ni alaki ukhtun. Alaki akhun tadi dah dijawab oleh Puan Rohaya. Puan Rohaya jawab mali akhun. Dia tak ada abang. Dah. Betul-betul. Jadi yang nombor 7 jawapan tadi siapa? Puan jawab Sani. Dia jawab li ukhtun. Okey, kemudian nombor 8. Boleh. Ada yang tertinggal ke? Tak. Okey, nombor 8 Puan Sania tadi dah jawab. Puan Nursiah. Indaka sayyaratun. Sayyarati. Naam, indi Sayyarati. sayyaratun. Sebab dah guna ya tadi kan macam ni tadi. Indaka sayyaratun, ma indi sayyaratun. Jadi kalau Puan tadi jawab apa? Indaka sayyaratun, naam, indi sayyaratun. Ya. Okey. Boleh, kenapa guna sayyaratun? Faham tak kenapa guna sayyaratun? Sebab tadi kan kita dah cakap kalau patutnya selepas indi dia baris bawah indah, tapi sebab kita dah sambung dengan ya tu, maksudnya di sisi saya, jadi ya tu dia dah jadi dengan sendirinya harfu isim majrur. Jadi sayyaratun dia jadi khabar, maksudnya di sisi saya ataupun dia jadi mubtada sayyaratun, dia jadi kena letak baris depan. Apa dia kata indi sayyaratun.
Boleh? Nombor 9, Puan Mazlina. Aindaka indaki darajatun. Indaki darajatun. Okey. Naam. Indi darajatun. Barakallahu fiik. Kemudian Tuan Cik Wan, mana tadi? Indaka qalamun. Naam. Indi qalamun. Barakallahu fiik. Nombor 11, Puan Hanifah. Boleh? Dia panggil awak cakap. Odi. Dia panggil Hanifah, dia Puan Hanifah kata dia. Okey, tak apa, kita pergi kepada Puan Sawia dulu boleh? Indaki daftarun. La, ma indi daftarun. Ma indi daftarun. Okey. Kemudian kita pergi kepada Puan Habsah. Abu kita jirun. Nombor Abu kita jirun. La. Abi mudaris. Barakallahu fiik. Soalan dia tanya, adakah ayah kamu peniaga? Jawapan dia la, abi mudarrisun. Barakallahu fiik. Okey. Okey, mulai jawapan daripada nombor 13 sampai kepada bawah. Jawapan dia adalah berdasarkan kepada soalan yang ada dekat perbualan yang ada dekat atas ni. Boleh? Pergi kepada Puan Normah. Soalan nombor 13. Min aina Muhammad? Min aina Muhammad? Puan Normah. Ya, ya. Min aina. Adakah saya Muhammad ya? Tak, dari mana Muhammad ni? Oh, di mana Muhammad? Muhammad ni dari mana? Oh, Hanifah. Puan Hanifah. Tak boleh jawab, saya tak tahu mana ni jawapan dia saya dah letak dah dekat sini, cuba tengok. Min aina Muhammad? Dia tanya daripada mana Muhammad? Muhammad. Mana dia? Muhammad min Kuwaiti. La. Ni jawapan dia saya ada letak kat atas ni. Kan ada dia tanya min aina anta, Muhammad jawab ana minal hindi. Barakallahu fiik. Tapi tak adalah boleh jawab ana. Maksudnya bila ditanya dekat sini min aina Muhammad, maka jawapan dia Muhammad min hindi. Min hindi, minal hindi, ataupun boleh juga digunakan kepada ganti nama Muhammad kepada huwa. Wa minal hindi. Wa minal hindi. Okey, maksudnya kita tak ambil lah nama Muhammad sebab kita belajar tadi kan, kalau ganti nama kepada lelaki adalah huwa. Jadi ditanya min aina Muhammad, daripada mana Muhammad? Jadi kita jawab huwa minal hindi. Boleh? Boleh. Okey, barakallahu fiik. Okey, Puan Fatimah Zahra nombor 14. Ma lughatuhu, apa bahasa dia? Ma lughatuhu, bahasa Muhammad ni bahasa apa? Malaysia. Muhammad ni. Muhammad. Indonesia. Hamid, ma lughatuka ya Muhammad? Muhammad jawab apa? Lughati. Muhammad. Urdi. Macam mana saya nak cakap bahasanya Urdu? Muhammad Melayu. La. Bukan. Kan tadi Puan, saya jelaskan tadi, kalau dia seorang lelaki kita guna hu. Kalau dia seorang perempuan kita guna ha. Sekarang ni saya nak bagi tahu, dia tanya ma lughatuhu. Jadi saya nak jawab bahasanya adalah bahasa Urdu. Bagaimana jawapan dia?
Lughatil urdiyah. Lughah bahasanya. Kalau lughah ni bahasa saya. Sekarang ni saya tanya ma lughatuhu, apa bahasanya? Bahasa kepada ma lughatuhu, apa bahasa kepada Muhammad ni? Jadi jawapan dia bahasanya. Macam mana cakap bahasanya? Lughatuhu. Barakallahu fiik. Itu yang saya nak dengar tu. Lughatuhu urdiyah. Boleh? Jadi jawapan dia, kan dia tanya dekat sini, ma lughatuhu, apa bahasanya? Bahasa siapa? Bahasa kepada Muhammad ni tadi. Sebab kita masih lagi dalam perenggani. Ma lughatuhu. Hu ni kembali kepada siapa? Hu ni kembali kepada Muhammad. Jadi bila saya nak jawab bahasanya adalah bahasa Urdu, lughatuhu urdiyah. Boleh? Boleh. Okey. Ada yang tak faham ke? Lughatuhul urdiyah. Lughatuhul urdiyah. Lughatuhul. Aha. Okey, nombor 15 Puan Wan Mahizan. Aina abuhu? Buka naik ke atas. Aina abuhu? Abuhu fil Kuwaiti. Barakallahu fiik. Abuhu fil Kuwaiti. Kita tukar kat sini abi kepada abuhu sebab kita nak cerita tentang Muhammad. Abuhu, ayahnya fil Kuwait. Barakallahu fiik. Mumtazah. Kemudian kita pergi kepada Puan Nursiah. Aina ummuhu? Di mana ibu dia? Puan Nursiah. Aina ummuhu? Fil Kuwaiti. Jawapan kalau kita nak jawab jawapan yang penuh macam mana? Aina ummuhu? Boleh? Tapi dia nak mencari tadi. Ni saya dah letak, saya dah buka dah ayat ni. Dia ada Muhammad, abi fil Kuwait, huwa tabibun syahir, wa aina ummuka. Tapi tadi tanya, wa aina ummuhu? Okey. Hiya aidan fi al-Kuwait. Okey, boleh juga kita jawab ummuhu fil Kuwait ataupun hiya aidan fil Kuwait. Maksudnya dia tu kembali kepada ibu kepada Muhammad. Sebab tadi kita tengah sembang pasal Muhammad ni, masih semua tentang Muhammad. Ma lughatuhu, aina abuhu, aina ummuhu. Okey, pergi kepada seterusnya Puan Naimah. Min aina Hamzah? Min aina Hamzah? Hamzah ni dari mana? Ada Puan Puan Naimah ada? Min aina Hamzah? Aina. Min aina Hamzah? Aina. Wa Kelantan tak? La. Ini kita sembang pasal Hamzah ni. Hamzah yang ada dalam cerita ni, dalam dialog yang ada di antara Hamid dengan Muhammad ni. Diam ni, Hamid. Min aina Hamzah? Boleh? Tak ada? Okey, Puan Emilia boleh bantu tak? Min aina Hamzah? Hamzah ni dari mana? Huwa minal Yabani. Barakallahu fiik. Huwa minal Yaban. Hamzah ni daripada Jepun. Okey, tadi dia cerita pasal Muhammad, kan? Muhammad ni daripada Hindi. Kemudian dia tanya, dia ni ada kawan. Kawan dia nama Hamzah. Huwa aidan minal Hindi. Dia kata Hamzah ni daripada Yaban. Huwa minal Yaban. Okay. Kemudian kita pergi kepada Puan Wanda yang soalan yang seterusnya.
Ma lughatuhu. Apa lughah kepada Hamzah ni tadi? Lughatuhu bahasa Hamzah ni dah ada yang betul kat macam ni. Hamzah wa hamzatun ma lughatuhu. Lughatuhul yabaniyah. Barakallahu fiik. Lughatuhu al-yabaniyah, dan bahasa Hamzah ni adalah bahasa Jepun. Okey, kemudian kita pergi kepada seterusnya. Puan Roslizawati. Aina abuhu? Di mana ayah Hamzah? Abi fi Kuwaiti. Aina abuhu? Abuhu fi Kuwaiti. Barakallahu fiik. Abuhu fil Kuwaiti. Betul ke abah ayah dia di Kuwait? Salah. Abu Hufin. Abu dia di mana? Abu kepada Hamzah ni. Yang di Kuwait ni Abu Muhammad. Kita tanya Abu Hamzah. Betul tak mak? Abu fi Yabani. Barakallahu fiik. Abu fil Yaban. Yang di Kuwait tu adalah ayah Muhammad. Ayah Hamzah ni berada di Jepun. Ma lughatuhu. Apa dah? Okey, aina abu, aina Zainabu. Di mana Zainab? Puan Suraya. Ada Puan Suraya? Ustaz. Okey, di mana Zainab? Aina. Hiya fil Madinatil Munawwarati. Zainab fi Iraqi. Zainab di mana? Yang di Madinah ni ada 2 orang. Kan? Naam li ahun wahidun ismuhu Usama. Usamah yang dengan Hamzah. Zainab ni di mana? Iraq. Aywa, ahsanti, barakallahu fiik. Aina Zainab? Hiya fil Iraqi. Kenapa kita guna hiya? Hiya ni adalah ganti nama kepada dia seorang perempuan. Okey, kemudian kita pergi kepada Puan Umi Faridah. Soalan yang ke-21. Aina zaujuha? Dekat mana suami dia? Ustaz, saya belum masuk, tak tahu kat mana. Okey, tak apa. Kita pergi kepada Puan Juli. Puan Juli, aina zaujiha? Aina zaujuha? Aina zaujuha. Di mana suami dia? Suami Zainab ni ada dekat mana? Zainab. Zaujuha fil Iraqi lah. Zaujuha fil Iraqi ataupun huwa fil Iraqi. Boleh kata zaujuha fil Iraqi ataupun huwa fil Iraqi. Okey, barakallahu fiik. Dan soalan yang terakhir kepada Puan Kamsiah. Azaujuha mudarrisun? Naam. Azaujuha mudarrisun? Naam. Huwa mudarrisun. La. Muhandisun. La. La. Huwa muhandisun. La. Huwa muhandisun. Dia bukan mudarris tapi dia adalah muhandis. La. Huwa muhandisun. Barakallahu fiik. Okey, kita pergi kepada latihan yang seterusnya. Sekali lagi saya ulang, kalau kita nak guna ganti nama kepadanya lelaki, macam contohnya saya nak kata ibunya lelaki. Contohnya kalau ibunya Muhammad, jadi kita kata ummuhu. Kalau nya kepada perempuan, kita guna ummuha. Jadi dekat sini, okey, kita nak letakkan penggunaan mana yang betul. Okey, kata ganti nama hu ke ha pada jumlah yang ada ni. Pada ataupun pada ayat-ayat yang ada. Boleh? InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan cuma letakkan hu ataupun ha. Hu ini untuk lelaki, ha ini untuk perempuan. Okey. Pergi kepada yang pertama, Puan Rohaya. Boleh baca tak yang pertama tu? Al-Baiti. Puan Rohaya. Talabu. Okey, cuba Ustaz Okey, hazihi. Hazihi baitu. Hazihil bintu.
Bintu. Betul-betul. Al. Hazihi bintu talibatun. Okey. Ismuha. Zainab. Ismuha Zainab. Zainabu. Kenapa Ya, Zainabu. Puan letak ha, tak letak hu? Sebab dia muannas. Macam mana kenal muannas? Zainab. Zainab. Sebab dia Yang Zainab. pertama sebab Zainab, yang kedua hazihil bintu talibatun. Nampak? Maksud dekat depan ni dia dah cerita dah. Dia ini hazihi ni dia dah tunjuk dah muannas. Maka dia dah cerita tentang kat depan ni kisah dia adalah berkaitan dengan seorang perempuan. Hazihil bintu talibatun ismu ha. Barakallahu fiik, tepat. Okey, yang kedua pergi kepada Puan Hanifah Yub. Yang kedua. Ya. Okey. Muhammadun Tabib. Tak, Muhammad Tabibun. Tabibun tak nampak Ustaz. Wabnuhu. Terus sambung. Muhandisun. Muhammadun tabibun. Dia kata kat sini Muhammad merupakan seorang doktor dan anak lelaki dia wabnuhu. Anak lelakinya. Nya kembali kepada siapa? Kembali kepada Muhammad. Wabnuhu muhandisun dan anaknya adalah seorang engineer. Barakallahu fiik. Okey, kemudian yang ketiga pergi kepada Puan Umi Faridah. Tapi tak ikut, tak ada cerita dia Ustaz. Tak. Yang ni tak ada cerita dah. Yang ni Puan cuma letak sama ada nak letakkan ha ataupun hu. Kalau dia lelaki, hu. Kalau dia perempuan, ha. Okey, nombor 3 kan? Baca dengan baris yang betul. Haza. Ar-rijal. Ar-rajulun. Ar-rajulun ke ar-rajulu? Ar-rajulu. Tajirun kan? Kabirun. Yang saya nak dengar dulu. Ar-rajulu ke ar-rajulun? Haza. Ar-rajulun. Ar-rajulu. Kenapa ar-rajulu Puan? Rasanya sebab ada alif lam dah ke? Sebab ada alif lam. Dia tak boleh baca ar-rajulun. Bila ada alif lam dia terus jadi hazar rajulu. Hazar rajulu. Okey, yang kemudian hazar rajulu, kemudian tajirun ke? Tajirun kabirun. Okey, barakallahu fiik, betul. Hazar rajulu tajirun kabirun, kemudian ismuhu. Kemudian sambung. Ismuhu apa Abdul. Mana nama dia? Ujung ni. Ismuhu. Letak je nama. Tak, dia ada nama dekat ujung ni. Ismuhu Abdullah. Nampak? Ismuhu Abdullah. Okey, boleh Puan baca sekali lagi? Betul dah jawapan tu, cuma nak baca sekali lagi. Hazar rajulu. Hazar rajulu tajirun kabirun ismuhu Abdullah. Barakallahu fiik. Masya-Allah. Hadzal rajulu tajirun kabirun. Ini lelaki ini seorang peniaga yang besar. Maksudnya seorang businessman yang besar lah, yang hebat. Namanya ismuhu. Kenapa kita guna hu? Sebab dia kembali kepada lelaki. Bila lelaki, namanya. Nya ni siapa? Lelaki ini. Namanya Abdullah. Hadzal rajulu. Rajulun ni nama dia siapa? Abdullah. Okey, barakallahu fiik. Pergi kepada nombor 4, Puan Mazlina. Nombor 4. Okay. Aminatu fil ghurfati
Wa ummuha fil matbahi. Barakallahu fiik. Mumtazah. Mia. Kenapa tak sebut Aminatun? Sebab Aminatu. Sebab muannas. Nama perempuan dia tak menerima. Barakallahu fiik. Dia mampu minta surah. Maksudnya dia hanya boleh menerima baris hadapan. Kenapa puan sebut ghurfati, tak sebut ghurfatu? Sebab sebelum dia ada huruf jar. Masya Allah, barakallahu fiik. Wa ummuha. Kenapa guna ummuha? Berbalik kepada Aminatu. Barakallahu fiik. Masya Allah, mumtazah. Mia. Okey. Tuan Haji Yahya, Wan Yahya. Nombor 5. Okey. Aisyatu Masya Allah. Tabibatun. Masya Allah. Wa uktuha. Masya Allah. Mumarridatun. Barakallahu fiik. Mumtazah. Mia. Boleh terangkan maksud dia tak, Tuan? Aisyah ni dia seorang doktor. Barakallahu fiik. Wa ukhtuha. Dan anak perempuan dia. Bukan anak perempuan. Saudara perempuan. Seorang jururawat. Barakallahu fiik. Aisyatu tabibatun wa ukhtuha. Kenapa ha? Sebab kembali kepada Aisyah dan saudara perempuan dia adalah seorang jururawat. Okey, nombor 6, Puan Fakhriyah. Kharaja Muhammadin. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamilahu. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ma'ahu zamilu wa kharaja zamiluhu. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Kenapa jadi lu? Sebab dia jadi fa'il. Siapa yang keluar tu? Zamilu. Kawan dia ni keluar. Jadi dia fa'il zamiluhu. Telah keluar Muhammad daripada kelas dan telah keluar juga bersamanya. Ma'ahu. Ma'ahu bersamanya zamiluhu. Kawannya. Boleh? Kawannya. Nya tu kembali kepada siapa? Kepada kawan Muhammad. Barakallahu fiik. Boleh? Okey, kita pergi kepada soalan latihan yang berikutnya. Dia kata kat sini, berikan 5 soalan dan bersama dengan 5 jawapan lah. Contohnya, dia bagi kat sini, Aindaka qalamun. Kita jawab, na'am, indi qalamun. Dekat sini, dia nak kita biasa menggunakan ka dengan indi. Okey, kalau yang tanya tu untuk perempuan, kita gunakan aindaki. Kalau kita tanya kepada lelaki, aindaka. Kalau jadi jawapan dia, indi qalamun. Di sisi saya, maksudnya saya ada pen. Jadi tuan-tuan dan perempuan kena bersedialah dengan apakah kalimah yang tuan-tuan nak letak. Boleh? Selain daripada qalamun. Apa sahajalah yang lain-lain. Kita pergi, boleh nak cuba? InsyaAllah Ustaz. Okey, pergi kepada Puan Saniah yang pertama. Apa agak-agak soalan nak ditanya? Indaki sayarah. Indaki ke tuan puan nak tanya pada lelaki ke perempuan? Perempuan. Okey, kalau perempuan puan guna macam mana? Indaki sayaratu. Okey, jawapan dia mesti guna yang ni. Naam. Indi sayaratu. Barakallahu fiik. Puan ada kereta lah ni, boleh drive sendiri, dah ada kereta. Okey, Puan Roslina, soalan yang seterusnya 5 je. 1, yang kedua. Soalan dulu. Nak tanya lelaki ke perempuan? Indaka. Indaka, okey. Indaka kitabun. Indaka kitabun, okey. Maksudnya tanya kepada seorang lelaki lah kan? Adakah pada kamu buku? Okey, jawapan dia? Ambil je jawapan ni. Cuma tukarkan. Naam. Oh, naam. Indi kitabun. Barakallahu fiik. Okey, boleh tak? Okey, cuba sekali lagi.
Indaka kitabun. Inda ada ni adakah? Okey. Okey. Indaka kitabun. Naam. Indi kitabun. Okey, boleh faham tak? Nanti kalau katalah Puan Ruslina nak tanya kepada saya, Ustaz, indaka kitabun? Ustaz, adakah Ustaz ada kitab? Jadi kalau saya kata ada, naam, indi kitabun. Ya, saya ada kitab. Okey, boleh? Okey, pergi kepada Puan Zabida. Soalan yang seterusnya. Indaka hisanun. Oh, okey. Naam, indi hisanun. Barakallahu fiik. Hisanun tu apa, Puan? Ya. Kuda. Adakah kamu memiliki kuda? Ya, saya ada kuda. Masya Allah. Ni nak hidupkan sunnah ni kan. Berkuda. Okey, Puan Sawiyah. Soalan seterusnya. Soalan terakhir. Indaki miftahun. Naam, indi miftahun. Barakallahu fiik. Jadi dekat sini, Masya Allah. Maksudnya kita nak biasakan tanya. Kan? Nak tanya ada pen ke, ada buku ke, ada kereta ke, ada motor ke, ada kunci ke. Jadi indaka kalau untuk lelaki, kalau kita nak kata ya di sisi saya, maka naam indi qalamun. Okey, boleh Okey, kemudian soalan yang seterusnya dia kata berikan 5 soalan tetapi jawapan dia mesti tak ada pula. Tadi naam ada, yang ni la. Okey, mula kepada Puan Habsah. Ya Ustaz, naam. Yang nombor 4 ni, Puan bina satu soalan, kemudian Puan jawab dengan jawapan yang tak ada pula. Tadi ada, naam. Yang ni mesti jawapan dia la, ma, indi, apa-apa-apa. Indaka baitun. Naam, Masya Allah. La, ma indi baitun. Barakallahu fiik. Saya tak ada rumah lagi. Saya menumpang je ni dekat kuis ni kan, rumah orang. Rumah saya tak ada lagi. Itu sesuai untuk saya lah. Tuan tanya saya, adakah kamu punya rumah? Saya kata tak ada. Saya tak ada rumah lagi. Kan menumpang rumah kat kuis ni. Barakallahu fiik. Okey, Puan Wan Mahizan seterusnya. Indaka kursiyun. Kursiyun. Barakallahu fiik. Jawapan dia. La ma indi kursiyun. Barakallahu fiik. Okey, kemudian Puan Siti Nurbaya. Indaka mindilun. Mindilun. Barakallahu fiik. Jawapan dia. Naam. La, kena guna jawapan la. Tadi naam dah ke atas. Yang ni untuk la pula. La. Ma indi mindilun. Barakallahu fiik. Okey. Kemudian Puan Normah, soalan seterusnya. Indaka kitun. Barakallahu fiik. Jawapan dia? Ma indi kitun. Dia ni memang jenis tak suka kucing. La, kat rumah saya ma indi kitun. Adakah awak punya kucing? La, rumah saya tak ada. La, ma indi kitun. Kan orang tanya, ada anak kucing tak? La, ma indi kitun. Okey. Barakallahu fiik. Puan Naimah, soalan yang terakhir. Handphone. Puan Naimah. Ada? Ada. Okey, soalan terakhir. Indika. Indaka. Indaka. Dulu sebut indaka. Indaka jamalun. Indaka jamalun. Okey. La ma indika jamalun. La, tak boleh sebut ma indaka, kena guna indi. Dia tanya adakah awak ada unta? Jawapan dia la, saya tak ada unta. Macam mana jawab? La. Ma indi jamalun. Okey, dia ada jawapan dan soalan dan jawapan ada dekat dalam kitab ni. Kalau puan tengok atas rumahnya dia ada indaka qalamun, la ma indi qalamun. Jadi kita cuma ubah kepada perkataan yang lain. Macam puan tanya tadi, indaka jamalun, la ma indi jamalun. Mana nak ada unta kan? Nak korban unta tak ada dah. Sekarang dekat Malaysia ni katalah kan, orang tanya, adakah awak ni ada unta? La ma indi jamalun. Saya tak ada unta dah, ada kambing dengan lembu je. Indi baqarun wa indi ghanamun. Contohnya, saya ada lembu, saya ada
kambing. Kuda dah tak apa, kuda pula. Unta dah tak ada. Boleh faham? Okey, jadi kat sini ini antara kalimah yang tuan-tuan boleh guna. Kalau nak kata saya ada, maknanya indi qalamun. Kalau nak kata tak ada, la ma indi qalamun. Contohnya kalau saya tanya Puan Emilia, a'indaki fulusun? Puan Emilia, a'indaki fulusun? La ma indi fulusun. Ada saya tanya, ada duit tak sekarang? Dia kata la ma indi fulusun. Kalau dia kata indi fulusun, ni baru masuk gaji. Naam, indi fulus. Boleh? Jadi ini nak kita biasakan guna, maksudnya aindaka, kalau kita nak tanya adakah kamu memiliki, dan jawapan dia sama ada naam indi ataupun la ma indi. Boleh? Okey, kemudian kita tengok dekat sini. Contoh dekat sini dia bagi. Mula-mula dia bagi kalimah baitun, rumah. Kemudian kalau nak sebut rumahku, jadi baiti. Kalau tuan-tuan biasa dengar, rumahku syurgaku. Baiti jannati. Kan? Jannah tu syurga. Bila syurgaku jadi jannati. Baiti jannati. Rumahku syurgaku. Okey. Kemudian kalau kita nak kata rumah kamu, jadi baituka. Contohnya saya nak cakap rumah kamu besar. Baituka kabirun. Jamilun. Baituka kabirun. Baituka jamilun. Kenapa tak guna jamilatun? Sebab baitun adalah kalimah muzakkar. Bila muzakkar, dia mesti juga guna sifat yang muzakkar. Baituka kabirun. Maksudnya nak sebut rumah kamu. Baituka. Baiti, rumahku. Baituka, rumahmu. Kan? Okey. Baituhu, rumahnya lelaki. Baituhu. Kalau ditanya macam mana rumah Ustaz Asri, baituhu. Jamilun, rumahnya cantik, rumah dia. Kan? Kalau saya tanya macam mana rumah Puan Mazlina, baituha. Rumahnya besar. Dekat Kota Baru tu ada rumah besar tu, baituha. Contoh kan. Baituha kabiratun. Baituha kabirun. Tak boleh, kita tak boleh guna kabirotun sebab dia kembali kepada baitun. Baitun. Boleh? Okey. Baitun, baiti, rumahku. Baituka, rumahmu. Baituhu, rumahnya lelaki. Baituha, rumahnya perempuan. Okey. Okey, siapa nak cuba kalau saya bagi kalimah, satu kalimah, dia boleh ubah ikut kepada yang ada ni. Okey, saya cuba kepada Puan Wan Dayang, boleh? InsyaAllah cuba Ustaz. Okey, kalau saya kata dekat sini qalamun. Qalamun. Pen saya. Qalami. Pen dia lelaki. Qaluka. Qalamu. Qalamuka. Okey, kalau saya cakap pen dia lelaki, maksudnya pennya. Qalamuhu. Kalau pennya perempuan, qalamuha. Barakallahu fiik. Faham dah tu. Kita cuba sekali lagi kepada Puan Suraya, boleh? Ya Ustaz. Okey, kalau saya kata miftahun. Kalau saya nak bagi tahu kunciku. Miftahi. Barakallahu fiik. Kuncimu. Miftahuka. Kalau kuncinya. Miftahuhu. Kalau kuncinya perempuan. Miftahuha. Barakallahu fiik. Jelas, boleh? Jadi nanti tuan-tuan dan puan-puan dah nampak penggunaan dia dan insya-Allah nanti boleh lah kot. Okey, jadi saya rasa kita berhenti dulu dekat sini sebab yang bawah ni agak panjang lagi dan kita akan sambung pada minggu hadapan. Sebelum tu saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan kalimah-kalimah yang ada dalam pengajian kita pada hari ini yang ada di dalam Al-Quran yang sempat saya keluarkan untuk perkongsian kita bersama. Ini macam saya nak tarik ni. Nak tarik dia ke tepi. Okey. Okey, perkataan yang pertama. Sekejap. Perkataan yang pertama. Okey, zaujiha. Zaujuha asalnya. Tapi sebab saya ambil ni. Zaujuha apa maksudnya? Isterinya. Kan? Kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, ada dalam surah An-Nisa
dan surah Al-Mujadalah ayat yang pertama. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Jadi tadi kita dah belajar tadi. Zaujun tambah ha. Ha ni adalah untuk perempuan. Jadi dekat sini Allah SWT bagi tahu, wahai orang manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu daripada diri yang satu dan dijadikan daripadanya isterinya. Nampak ni, zaujaha. Tetapi kenapa baris atas dekat sini? Nanti kita akan belajarlah. Kalau dekat sini hukumnya baris atas sebab dia jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni orang yang kena buat. Maksudnya benda yang yang dicipta. Jadi dekat sebab tu dia baris atas. Zaujaha maksudnya yang dijadikan bagi suaminya ataupun pasangannya. Okey. Kemudian Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mujadalah, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Nampak? Kenapa jadi zauji? Sebab ada fi. Bila ada harfu jar dia jadi terus jadi zauji. Tapi tadi ni dia zauja. Kenapa zauja? Sebab dia maf'ulun bih. Nanti kita akan belajar. Jadi dia boleh berubah menjadi zaujaha, boleh berubah menjadi zaujuha, dia boleh berubah menjadi zaujiha mengikut keadaan apa yang datang pada sebelumnya. Contohnya macam ni, datang sebelum dia harfu jar, maka dia jadi fi zaujiha, pada suaminya. Nya ni kembali kepada siapa? Kembali kepada allati, iaitu Allah SWT mendengar apa yang diperkatakan oleh isteri Nabi berkaitan dengan Nabi lah, kan dalam surah Al-Mujadalah. Okey, itu yang pertama. Perkataan yang kedua, abuka. Kita dah ambil tadi kan? Abuka. Maksudnya dia nak cakap kat sini, ayah kamu. Kamu seorang lelaki, ataupun kalau dekat ayat ni dia sebut abuki. Ini cerita tentang Maryam. Allah SWT berfirman dalam surah Maryam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ukhta Harun, maka na abukim ra'asauin wa ma kanat ummuki baghiya. Kan Harun ni dia masuk, tiba-tiba dia tengok Maryam ni mengandung. Kemudian dia kata, wahai saudara Harun, bukan Harun, ada nabi masuk dalam tu kan, dia kata, wahai saudara perempuan Harun, ayah kamu ni adalah seorang yang baik, mak kamu pula bukan seorang penzina. Nampak tak? Dia guna abuki. Kenapa abuki? Dia kembali kepada ukhta. Bila di sini saudara perempuan, maka maksudnya dia sebut kat sini ayah kamu. Kamu siapa? Saudara perempuan ni lah. Sebab tu dia guna abuki. Kemudian kat sini ummuki. Nampak? Boleh? Okey. Ustaz, nak tanya lain daripada topik ni. Ya ukhti, Maryam tu adakah dia adik-beradik dengan Harun dan Musa tu? Kesaja dia panggil saudara? Rasa bukan. Bukan dia kan? Adalah sepupu lah. Sepupu sebab Maryam ni dia seorang je. Kan? Yang ayah dia nakkan seorang anak, akhirnya Allah SWT kurniakan Imran ni anak perempuan. Macam saudara lah. Saya tak yang tu nanti saya cuba rujuk balik. Adakah dia adik-beradik dengan Harun? Tapi saya rasa dia bukan adik-beradik Harun. Tapi yang ni mungkin disebut tu saudara perempuan Harun daripada segi mungkin ada apa-apa hubungan kekeluargaan lah. Mungkin. Okey. Kemudian kita tengok kalimah yang seterusnya. Isim dengan hu. Jadi ismuhu. Nampak? Dia dua kalimah. Namanya. Nya ni kembali kepada lelaki. Apa cerita dia? Allah SWT berfirman tentang Nabi Zakaria. Ya Zakaria, inna nubashiruka. Nampak? Kamu. Kenapa kamu? Sebab Zakaria. Inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Kami ni nak beri kamu berita gembira tentang lahirnya seorang anak lelaki yang namanya. Kenapa namanya? Namanya ni kembali kepada Yahya. Yang namanya iaitu Ghulam ni. Ghulam ni namanya Yahya. Okay. Kemudian Nabi Isa AS, kisah dalam surah Saf,
Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Yang ni kan cerita tentang dalam kitab Nabi Isa ni dah ada dah dalam kitab mereka ni untuk Bani Israel ni yang bagi tahu bahawa akan datang seorang nabi yang datang selepas Nabi Isa yang namanya Ahmad. Min ba'dihi ismuhu Ahmad. Nama siapa? Nya ni kembali siapa? Ahmad ni. Ismuhu ni kembali kepada siapa? Rasulin. Yang mana akan datang seorang Rasul yang namanya Ahmad. Boleh? Boleh. Nampak tak? Kita nak bagi tahu penggunaan hu ni. Ismuhu. Namanya. Nya ni kembali kepada Rasul. Rasul ni yang akan datang yang membawa berita gembira. Okey, kemudian seterusnya pada ayat surah An-Nur. Allah SWT berfirman, fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu. Kan? Allah SWT kata rumah-rumah Allah ini yang mana dibenarkan kepadanya, Allah SWT izinkan kepadanya untuk mengangkat suara iaitu azan, wa yuzkara dan menyebut namanya, nama padanya ni kembali kepada fi buyutin. Ismuhu ni kembali kepada nama Allah. Maksudnya boleh, maksudnya di rumah-rumah Allah ni untuk dilaungkan azan dengan suara yang tinggi, kemudian memuji, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal, dan juga untuk memuji, untuk kita menyucikannya pada setiap waktu pagi dan juga waktu petang. Okey. Ini ayat antara ya. Surah An-Nur tu ayat berapa ya? Surah An-Nur selepas ayat Nurun ala Nur tu. Allahu Akbar. Ayat 36 kalau tak silap saya. Sekejap Surah An-Nur ayat 36. Kasih Ustaz. Okey. Okey, ini antara perkongsian yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan sambung pengajian kita. Nampaknya minggu ni tak boleh nak habislah sebab latihan dia agak panjang. Jadi rugilah kalau kita skip kan. Jadi sebab tu tak apalah, kita tak ada apa-apa nak kejar, bukan bermatlamatkan periksa, bukan bermatlamatkan nak kejar habiskan muqarrar. Kita cuma nak cuba praktikkan, nak belajar supaya kita boleh faham. Jadi saya rasa tidaklah terlalu tergesa-gesa untuk kita nak habiskan muqarrar ataupun nak habiskan kita punya silibus ni. Jadi ada sebarang soalan sebelum kita tangguh? Saya seronok nampak tuan-tuan dan puan-puan ni tak rasa ngantuk. Dan pukul 11 pun rasa macam kalau boleh nak panjangkan lagi. Tapi itulah keadaan dan masa tak mengizinkan. Ada soalan? Minggu hadapan hari apa? Nanti kita cuba tengok balik. Indi soal. Indi soal. Barakallahu fi. Ini masya-Allah dia terus guna indi soal. Saya di sisi saya ada soalan. Naam ya. Puan Julia. Puan Juli. Rasa mengantuk. Nak cakap macam mana? Naksan. Nu'as tu mengantuk. Naksan. Okay, syukran. Barakallahu fi. Ustaz. Ya. Indi apa? Muskilah Ustaz. Indi muskilah, masya-Allah, tabarakallah. Naam. Ayu muskilah. Ya, yang tadi tu yang saya jawab Hison tu, ingat tu Ustaz tanya lama Indi. Dia soalan yang pertama tu. Indaka hisanun, jawapan dia na'am indi hisanun. Ingat Ustaz tanya yang jawapan lama indi Ustaz. Insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih ya Allah. Insya-Allah, tak apa. Kelas ni ada YouTube kan? Ada insya-Allah. Nanti kelas ni ada YouTube. Maaf tuan, terputus-putus suara. Saya tak dengar dengan jelas. Ada dalam Facebook ada. Dia ada insya-Allah nanti Prof ni ada YouTube ke? Ada. Nanti Prof Nordin dia akan letak kelas-kelas yang dah ambil ni, dia akan tengok dan disusun balik dan dia akan letakkan di YouTube Madinah Mendidik insya-Allah. Apa nama dia? Madinah Mendidik.
Okey. Ada lagi soalan? Maafi soal. Maafi soal. Ma indi as'ilah. Soal. Okey, jazakumullah khair, barakallahu fikum. InsyaAllah mudah-mudahan saya seronoklah bersama dengan tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Terima kasih kepada Prof Nordin. Dia ada penyeliaan belajar, jadi saya tak nak ganggu Prof Nordin. Jadi insyaAllah sekadar itu untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Jadi kita tangguh dengan doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhuma kama rabbayana saghira wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah sanaltaqi usbu qadim. Ila liqa wa ma'as salamah. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih. Terima kasih insyaallah.